Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang masih lagi setia menonton kami di TV Al-Hijrah. Alhamdulillah banyak topik-topik menarik yang kita hidangkan kepada anda. Daripada awal tadi surah Al-Jumu'ahnya, baru lepas tadi kita bincang tentang perundangan Islam. Ni masuk lagi tentang munakahat pula, tentang nikah kahwin yang kita nak bincangkan berkaitan dengan tajuknya munakahat asas rumah tangga. Itulah dia TV Al-Hijrah, penuh dengan pengajian kita hidangkan kepada anda. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya-Allah kita nak bincang berkaitan dengan tajuk munakahat asas rumah tangga ini. Kita bawakan kepada anda lipanan yang tidak asing lagi dengan kita, iaitu Ustaz Muhammad Sabri Nordin, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Ustaz khabar? Alhamdulillah sihat. Kata khabarnya daripada Perak je datang sini. Ya, datang daripada Perak. Nak kena bawa slang-slang Perak sikit lah. Sedap dengarnya kan? Boleh, insya-Allah. Okey Ustaz, kita nak cerita berkaitan dengan munakahat ni. Tadi perundangan Islam dengan macam-macam lah topik yang kita ceritakan tentang hukum hakam dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ini juga berkaitan dengan fiqh, Ustaz. Fiqh munakahat. Berkaitan dengan wali. Ramai mungkin orang tak tahu wali ini mungkin ayah saja. Tapi ada juga wali yang dipanggil sebagai abang menjadi seorang wali. So macam mana nak ceritakan berkaitan abang ni, wali terhadap adik perempuan dia jika kematian ayahnya, dan sampai bila abang ni boleh jadi wali kepada adik perempuannya, Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih Ustaz atas soalan yang baik. Soalan ini nampak ringkas je. Tapi nak laksanakan tanggungjawab itulah berpino juga tu. Baik, insya-Allah. Baik. Bila kita sebut wali, ya, secara asasnya wali ini dia terbahagi kepada dua. Ya, yang pertama ialah wali hakim, yang kedua adalah wali nasab. Jadi dalam bab perwalian ini ialah kita berkait dengan wali nasab. Maka wali nasab ini adalah wali yang ada hubungan darah di antara keluarga. Okay. Secara asasnya wali nasab ini terbahagi juga kepada dua. Ini pening ni. Dah start dah bahagi-bahagi ni. Baik, yang pertama ialah wali mujbir. Yang kedua ialah wali bukan mujbir ataupun wali ghairu mujbir. Apa itu wali yang mujbir? Wali yang mujbir ialah dia ada hak ataupun kekuasaan di dalam menguruskan dan juga mentadbir orang-orang yang berada di bawahnya, ataupun kita panggil muwali, ya, secara sama ada muwali itu suka ataupun tak suka, dia kena ikut apa kehendak dan juga pentadbiran pengurusan daripada wali yang mujbir. Adapun wali ghairu mujbir ialah wali yang tak ada kuasa itu, tapi dia ada kuasa mentadbir, kuasa mengurus mentadbir ada. Tapi kalaulah orang itu tak suka terhadap apa yang diputuskan tu, maka boleh runding semula yang tu. Itu beza di antara wali mujbir dengan wali ghairu mujbir. Baik. Wali mujbir terbahagi kepada dua. Ya, dua lagi. Pecah lagi ya. Pecah lagi. Ya, itulah wali bapa dengan datuk. Sebab itu kita tengok apa-apa pengurusan rumah tangga dan sebagainya, abah ataupun ayah, dedi ke, kalau dia buat keputusan, anak dia suka ke tak suka kena ikut. Itu wali mujbir. Ya, begitu juga jika sekiranya ayah sudah meninggal, maka kuasa ini tadi naik kepada atas, iaitulah atuk. Ya, atuk ni siapa? Ayah kepada dedi. Atuk belah ayah lah. Atuk belah ayah. Okay. Maka atuk ni ada power itu. Sama juga. Sebab apa atuk ni lebih power dia serupa? Kalau kita lihat dalam pengurusan rumah tangga kita, ya, hari-hari kita tengok kasih sayang, perasaan kasih sayang, kebertanggungjawaban dan sebagainya, atuk itu lebih. Abah ni dia agak boleh marah lagi anak tapi atuk tak mampu nak marah cucu. Sayang cucu lebih lagi. Sayang cucu lebih. Kalau anak ni aku berlampau dah katanya. Tapi cucu punya pasal lantak je lah. Dia ikut. Okey, itu sebab itu dia pergi kepada daripada bapa, dia pergi kepada atuk. Okey, itu wali mujbir. Okey, nak. Adapun di dalam pengurusan harta ini, pengurusan hak perwalian ini, dia terbahagi kepada dua, iaitulah wilayah atau perwalian ini. Yang pertama ialah al-wilayatu 'alan nafs, ya, wilayah ke atas diri. Yang kedua al-wilayatu 'alal mal, ialah pengurusan harta. Okey, di dalam dua kuasa ini, ya, tak semua susunan perwalian itu sama. Tak sama. Yang pertama, kalau kita lihat dalam pengurusan al-wilayatu 'alal mal, iaitulah pengurusan harta kepada orang yang tidak mampu untuk menguruskannya dengan baik. Ya. Jadi anak-anak ataupun adik-adik ni bila nak menguruskan harta itu, ya, kalaulah ayah sudah meninggal, ya, bila ayah sudah meninggal, meninggalkan sebahagian harta. Bila meninggalkan sebahagian harta, maka siapa yang nak menguruskan?
anak-anak ataupun adik-adik yang belum baligh ini, mereka tak mampu lagi nak menguruskan harta. Ya. Apatah lagi kalaulah ayah tadi sebelum meninggal, dia meninggalkan syarikat untuk diurus. Ya. Adik-adik masih sekolah rendah, tak mampu nak pergi mana nak sign check ni berapa juta pula nak keluar kan. Dia tak mampu. Jadi sebab itulah perlu adanya hak perwalian ini ataupun hak pengurusan harta ini, supaya harta yang ditinggalkan oleh wali ataupun oleh ayahnya tadi dapat diuruskan dengan baik dan juga dapat sampai kepada tujuan-tujuan harta tadi dibina ataupun dimakmurkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, harta ini adalah hak kepada ataupun merupakan tanggungjawab daripada seorang ayah asalnya. Iaitulah ayah ini mestilah ayah yang berkeahlian. Ayah yang mampu menguruskan harta. Adapun ayah yang tak mampu menguruskan harta, sebagai contoh ayah yang sakit, uzur ya, dan sebagainya, maka dia tak mampu. Maka dia tidaklah berada dalam perwalian ini. Ingat bukan wali untuk nikah kan tu. Itu al-wilayatu alal nafs. Okey, yang ni sekarang kita bincang ialah al-wilayatu alal mal. Okey, baik. Yang kedua, ayah yang menguruskan harta ni, bertanggungjawab menguruskan harta, mestilah ayah yang adil. Adil, apa maksud adil? Adil dia ada 3 kategori definisi dia. Yang pertama kita kena faham, adil bagi kita orang Melayu sama rata. Itu yang bantai tu, anak lelaki bagi songkok, anak perempuan pun bagi bantai bagi songkok. Itu adil. Itu orang Melayu kita. Adil punya pasal. Adil punya pasal. Okey. Yang kedua, adil pada pandangan fiqh. Adil pada pandangan fiqh ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun adil pada bab munakahat ialah tidak fasik. Itu dalam bab perwalian nanti ya. Dalam bab perwalian itu, kalau dia nak jadi wali, mestilah wali yang adil. Kalau wali yang tidak adil, maka hilang kelayakan dia sebagai wali. Begitu juga bagi saksi. Saksi, syarat saksi mestilah adil. Apa itu adil? Adil ialah tidak fasik. Maka kalau saksi yang fasik, wali yang fasik, hilang kelayakan mereka sebagai wali dan juga saksi, dan akad nikah tidak sah. Okey. Itu dah masuk ke dalam dah tu. Baik. Itu adil. Jadi wali abang ni, ayah ni mestilah seorang yang adil, iaitulah yang boleh meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia nak menguruskan harta anak-anak dan sebagainya. Yang ketiga, mestilah ayah ni yang nak menguruskan harta tadi bertanggungjawab supaya harta tadi tidaklah membazir. Sebab itu ayah-ayah kita ni rajin nak marah kita. Apa hang kau mau beli barang yang tak sepatutnya ni? Beli barang patut-patutnya dalam keadaan ekonomi sekarang ni, jimat sikit. Benda yang tak perlu tak payahlah. Ini air secawan sampai RM18 kau mau beli buat apa? Contoh. Membazir. Ada kopi RM3.5 boleh, apa masalah? Lagi murah ya. Lagi murah. Air sopa tu juga. Okey. Itu pasal wali itu dia ada power tu. Jadi anak suka tak suka dia kena ngikut. Ini dalam bab pengurusan mal, harta ya. Dalam dari sudut turutannya ni, selain daripada ayah, atuk, lepas atuk, kalau atuk pun tak ada, dia pergi kepada ayah kepada atuk. Kita panggil apa? Moyang. Ya, kalau ayah kepada moyang, entah anggut kot. Entah. Orang Jawa dia satu lagi. Dia panggil buyut. 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 Kita pakai buyut hari ni. Pakai buyut. Okey, jadi maknanya ke atas. Okey, ayah, atuk, moyang. Kalau itu pun tak ada, maka dia pergi kepada pemegang amanah. Pemegang amanah siapa? Ialah orang yang diputuskan oleh pihak berkuasa, siapakah yang berhak untuk menguruskan harta dia. Okey nah. Jadi sebab itu kalau kita lihat sini, dia tak ada pergi kepada abang. Kenapa tak ada pergi pada abang? Ya, kita bimbang supaya kalau harta ni pergi kepada abang, sekarang abang manipulasi. Ya. Mentang-mentang dia abang kan, dia guna power tu, habis harta tu habis kat dia je. Itu pasal abang tu tak ada. Okey, dari sudut pengurusan harta. Seterusnya kalau abang pemegang amanah tak ada ataupun qadi. Ke abang ataupun adik tadi ni boleh menguruskan harta jika sekiranya dia diberikan amanah oleh pihak berkuasa. Jadi maknanya kalau abang tadi nak menguruskan harta, katalah sebelum ni dia dah jadi manager dah. Ya, abah big boss. Bila abah dah meninggal, maka abang ni tadi boleh meneruskan harta dia, menguruskan pengurusan dia. Ya. Jadi abang ni ada keupayaan. Maka dia kata tak perlulah kita lantik orang lain sebagai pemegang amanah, maka abang ini dilantik sebagai pemegang amanah. Itu waktu itu boleh. Dalam keadaan biasa tak boleh. Dia mesti dapatkan hak daripada pihak berkuasa.
Itu kita sebut al-wilayatu 'alal mal. Adapun al-wilayatu 'alan nafs, ya, pengurusan diri, maka wali ini bertanggungjawab untuk mendidik, menjaga, mengawasi, memberikan kelengkapan dan sebagainya. Maka soalan tadi ialah berkaitan dengan kalaulah dari sudut harta, itulah pengurusannya. Adapun dari sudut pengurusan diri adik-adik itu, maka abang ini bertanggungjawab. Sebab dia mengikut keputusan susunan walinya seperti wali nikah. Iaitulah abang, ayah, kalau ayah tak ada, atuk tak ada, adik-beradik seibu sebapak, adik-beradik sebapak, anak saudara, cucu saudara, baru dia pergi kepada bapa saudara. Jadi abang ini dari sudut nak jaga adik, nak nguruskan adik dan sebagainya, dia bertanggungjawab sehingga mana? Sehinggalah kalau adik ni tadi belum balik, sehingga usia balik. Yang keduanya, jika sekiranya adik tadi perempuan, maka sehingga adik perempuan tadi berkahwin. Maka itulah tanggungjawab yang patut dilaksanakan oleh seorang abang kepada seorang adik perempuannya. Masya Allah. Wallah. Saya kira banyak juga Ustaz kita nak bincang berkaitan dengan wali ni. Tapi sebab tu dah masa tu mencemburui kita. Minggu depan kita jumpa. Minggu depan kita nak kena sambung balik wali ni berkaitan dengan apa dia sebenarnya. Pasal banyak sangat nama-nama disebutkan tadi. Ya. Mungkin ada orang nak catch up tu mungkin tak sempat. Tapi Boleh, minggu depan insya-Allah kita nak sambung balik berkaitan dengan wali ni. Baik. Ustaz, cerita berkaitan dengan Yayasan Ad-Din. Baik. Bercerita berkaitan dengan Yayasan Ad-Din dan macam mana orang nak menginfakkan, menyumbang kepada Baik, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian, bahawa Yayasan Ad-Din ini merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan. Kita hari ini diberikan amanah untuk menguruskan sebanyak 26 buah mahat tahfiz. Daripada peringkat sekolah rendah sampailah kepada peringkat diploma. Alhamdulillah setakat hari ini antara kejayaan terbesar kita, ya. Kita sudah melahirkan sejumlah 1,279 orang pelajar yang khatam Quran. Bukan sekadar khatam Quran, bahkan lulus ujian. Yang kedua, kita juga menguruskan sejumlah 126 orang pelajar di kalangan asnaf. Alhamdulillah tahun 2024 ini ada pelajar di kalangan orang asal yang masuk ke mahat tahfiz kita, orang asli. Ya, ustaz, kami kena benar nak masuk mahat tahfiz ni. Setelah kita melaksanakan proses dakwah selama 1 tahun di perkampungan orang asli. Jadi orang asli berminat. Maknanya tuan-tuan, Yayasan Ad-Din bukan semata-mata menguruskan mahat tahfiz, tapi kita juga melaksanakan kerja-kerja dakwah, ya, termasuk kampung orang asli, golongan asnaf, fakir miskin. Kita juga ada projek komuniti bersih. Kalau dulu orang nak buat gotong royong dan sebagainya, datang mahat tahfiz. 2018 kita start program ini, kita mahat tahfiz turun ke tengah masyarakat, bantu masyarakat. Bagaimanakah Yayasan Ad-Din kami ini boleh melaksanakan tanggungjawab seumpama ini? Ya, melahirkan pelajar yang dah ramai dah yang khatam Quran yang berjaya, yang ramai dah yang masuk universiti, ada juga program tahfiz vocational dan macam mana? Ya, tidak lain dan tidak bukan ialah melalui sumbangan, wakaf, infak daripada masyarakat. Justru itu kami menyeru kepada masyarakat, marilah bersama-sama dengan kami untuk membangunkan, ya, sebuah institusi yang lebih baik di masa akan datang dan juga memberi peluang kepada pelajar-pelajar tahfiz ini supaya bukan sahaja mereka berjaya belajar dengan sempurna, bahkan juga mereka ada masa depan untuk membantu masyarakat dengan lebih baik. Bagaimana caranya? Ada 3 cara. Yang pertama ialah nombor akaun yang tertera di kaca TV anda itu simpan dia elok-elok, ambil gambar lekas. Ya, screenshot. Yang kedua ialah melalui QR code yang hitam, itu adalah untuk sumbangan bulanan. Jadi tuan-tuan scan dia, isi borang, dan dia akan setiap bulan akan potong daripada akaun kita. Dan yang ketiga ialah melalui QR code yang warna merah itu ialah untuk sumbangan secara one off. Jadi kami amat berterima kasih kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sentiasa menyokong dan membantu kami. Insya-Allah pahala sentiasa menanti anda. Masya Allah, itu tagline dia, pahala sentiasa menanti anda. Subhanallah. Kita doakan agar mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan Ustaz dan juga Yayasan Ad-Din ini sendiri. Baik, insya-Allah. Dan insya-Allah kita jumpa lagi Ustaz nanti. Baik, insya-Allah. Banyak lagi nak bincang tau. Ya, banyak lagi nak bincang. Itu semua dalam minggu depan insya-Allah. Tapi kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana, kita berhenti seketika kembali selepas ini.